Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Abdul Rahman. Pada sesi ini, kumpulan saya membentangkan tentang isu penipuan pakej pelancongan murah, dan saya akan membentangkan pengenalan bagi pelancongan. Menurut Kamus Dewan, pelancongan berasal daripada perkataan lancung atau melancong yang membawa maksud melawat sambil menikmati keindahan alam sekitar. Lancung juga didefinisikan sebagai meninggalkan tempat tinggal menuju ke suatu destinasi dengan tujuan tertentu dan berhasrat untuk kembali semula ke tempat asal. Manakala, pelancong pula diartikan sebagai orang bermusafir ke satu tempat dengan tujuan tertentu dan tidak bertujuan untuk menetap atau bekerja di tempat tersebut untuk jangka masa yang lama. Pertubuhan Pelancongan Dunia mendefinisikan pelancongan sebagai orang yang pergi atau tinggal di tempat-tempat di luar kebiasaan mereka untuk bercuti dengan tidak melebihi tempoh 1 tahun. Manakala Islamic Tourism Center di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia pula mendefinisikan pelancong beragama Islam sebagai suatu bidang atau industri atau aktiviti yang berkaitan dengan pengembaraan untuk melawat tempat-tempat yang mempunyai sejarah Islam, mengenali budaya serta warisan Islam, dan juga untuk memahami dan menyelami cara hidup masyarakat Islam. Pelancongan ini digalakkan dalam Islam seperti dalam dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang bermaksud, dialah menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah merata-rata rantau serta makanlah dari rezeki yang digunakan Allah, dan kepada Allah jualah kamu dibangkitkan semula. Surah ayat 15. Ayat ini menerangkan tentang menggalakkan kita untuk pusing seluruh dunia melanconglah. Pelancongan ini dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu pelancongan taat kepada landasan syariat Islam dan pelancongan maksiat yang berlawanan dengan ketentuan dan syariat Allah. Pelancongan tidak semuanya bertujuan untuk keseronokan atau hiburan, malah ianya juga merangkumi pelancongan perniagaan, pelancongan kesihatan, pelancongan sukan dan lain-lain. Pelancongan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pelancongan dalam negara, iaitu domestik, dan pelancongan luar negara, outbound. Terdapat pelbagai usaha yang ditingkatkan dalam sektor pelancongan, akan tetapi unsur penyelewengan seperti penipuan tetap wujud dalam industri ini. Meskipun isu penipuan agak terpencil dan jarang dihebohkan, ianya tetap mendapat perhatian sehingga pernah dibangkitkan di dalam Dewan Parlimen pada 15 November 2017 oleh Parlimen Ipoh Timur, iaitu YB Tuan Su Keong Seong. Beliau membentangkan aduan pelancong yang telah membayar wang pakej pelancongan kepada syarikat Orange Harmony Tours Sdn Bhd, namun setibanya di Zhangjiajie, China, mereka perlu membuat bayaran untuk pulang ke Malaysia. Jadinya mereka perlu buat dua bayaran lah. Sebab sampai di sana mereka kena ditipu oleh syarikat tu kan. Dalam Dewan Parlimen yang sama, aduan tersebut telah dijawab oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, iaitu Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Beliau turut membentangkan statistik kes penipuan berkaitan pelancongan dan usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan. Saya Muhammad Syakib bin Muhammad Syarif dari Diploma Pengurusan Haji dan Umrah ISO 2019-24018, intake Julai 2019. Isu yang pertama ialah mudah terpengaruh dengan harga pakej yang sangat murah. Banyak situasi sekarang, pelancong ditawarkan dengan harga pakej yang sangat murah. Setiap kali kita ditawarkan dengan pakej yang murah, kita fikir dulu 2 atau 3 kali sebelum membuat keputusan. Buat juga carian di internet berkaitan dengan
nama agensi pelancongan itu, nombor telefon agensi itu, status aktif agensi itu, dan juga tanya testimoni syarikat supaya kita ni tak ditipu oleh agensi yang menawarkan harga fikir yang sangat murah ni. Isu yang kedua pula ialah ditipu oleh agensi pelancongan palsu. Kita perlulah gunakan kemudahan menyemak senarai agensi di laman web Kementerian Pelancongan. Semak lesen agensi dan pastikan agensi itu mempunyai lesen yang sah. Kita kena gunakan kemudahan semakan yang disediakan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa yang kita ni berurusan dengan agensi yang sah. Jika tiada nama agensi itu dalam senarai, cepat-cepatlah kita tinggalkan agensi itu supaya kita tak ditipu oleh agensi palsu itu. Isu yang terakhir ialah tidak meneliti harga pakej pelancongan dengan betul. Jangan percaya kalau ada syarikat yang menawarkan pakej yang tidak masuk akal seperti trip ke Eropah 6 hari 5 malam dengan harga 2,500. Pelancong yang cuai sahaja akan memilih pakej tersebut tanpa meneliti dengan betul. Jika ada syarikat yang telus sekalipun, dia akan kenakan harga yang masih dalam aras harga pasaran. Kalau murah pun masih dalam kategori munasabah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Rahman Ismail daripada kelas DPTSU 4I. Saya ingin menerangkan langkah-langkah yang perlu dielakkan oleh seseorang daripada ditipu oleh sesebuah agensi pelancongan. Okey, pertama sekali adalah pastikan agensi pelancongan berkenaan mempunyai lesen yang sah. Sesebuah syarikat pelancongan perlu berdaftar dari Kementerian Pelancongan. Bukan senang nak dapat bukan senang nak dapat lesen ni. Sebab apa? Lesen ni bila nak buat memang terlalu mahal. Oleh itu, pastikan syarikat berkenaan bukan sahaja berdaftar dengan SSM, tapi dengan Kementerian Pelancongan sekali. Langkah seterusnya adalah sebelum kita membuat keputusan untuk menggunakan khidmat mana-mana agensi, kita boleh menyemak dahulu akaun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Lihat komen-komen dan review yang diberikan oleh pelanggan mereka. Ini juga dapat membantu kita untuk melihat kredibiliti sesebuah agensi tersebut. Langkah yang terakhir adalah jika kita bertanya kepada agensi, selalunya benda yang baik-baik sahaja akan mereka tunjukkan kepada kita. Jadi, kita boleh bertanya kepada mereka yang pernah berurusan dengan agensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Syahmi bin Halim dari kelas DPSU 4G. Okey, sekarang ni saya nak terangkan tentang kesimpulan daripada isu penipuan pakej pelancongan murah. Kesimpulannya ialah orang ramai kini perlu lebih berwaspada berikutan peningkatan kes penipuan yang berterusan didalangi oleh individu yang sememangnya merupakan agensi yang menawarkan pakej menunggukan. Okey, pakej yang menunggukan ni macam syarikat tu dia tawar kat kita pakej yang harganya sangat murah. So, kita kena tengok juga dekat mana yang kita nak melancong tu dengan harga pakej yang ditawarkan oleh syarikat tu. Kalau macam tak sesuai sangat pakej tu dengan harga, so kita dah boleh anggap lah yang benda tu macam tak betul dan memang boleh nampak dah tipu. So, kita kenalah hati-hati dalam milih pakej yang ditawarkan oleh syarikat ni. So, hal ini menunjukkan bahawa membeli pakej daripada syarikat yang lesen dah tamat tempoh amat tidak digalakkan. Okey, kalau macam ni pakej yang kita beli daripada syarikat tu dah tamat tempoh dah. Lesen dia dah tamat tempoh. So,
kalau kita nak beli pun kita kena check dulu latar belakang syarikat tu. Banyak dah orang beli package daripada syarikat tu, and feedback daripada orang ramai tentang syarikat tu okey ke tak. Kalau tak okey, kita just tak payahlah carilah syarikat lain kan, ada banyak lagi. So kat situ sangat penting, sebab amat tidak digalakkan kalau syarikat tu lesennya telah tamat tempoh, and kita juga tak digalakkan untuk beli package daripada syarikat yang telah lesennya tamat. Sebab tu, setiap package yang ditawarkan melalui poster mestilah mempunyai maklumat yang lengkap berkenaan syarikat tersebut. Okey. Kalau berdasarkan poster, macam kita tengok dalam phone, dekat IG ke, dekat Google ke, mana-mana lah yang syarikat tu post poster tu kan, kita tengok juga maklumat dia lengkap ke tak. Kalau macam lengkap, kena dengan syarat-syarat package yang undang-undang telah tetapkan, okey boleh. Kalau kurang maklumat ke, kurang apa-apa dalam tu, kita patut risaukan benda tu lah. Kalau benda tu sangat penting lah bagi kita, kalau kita nak mendapatkan package tu kan. So kalau maklumat tu macam tak cukup, kita tak salah kalau kita berhati-hati. So kalau maklumat dia macam tak sesuai tu, kita tak payahlah berusaha dengan syarikat tu lagi, kita just carikan syarikat lain lah. So lepas tu kita kena elakkan daripada berurusan dengan syarikat yang tidak mendaftar lesen tamat tempoh dan hanya berhubung melalui media sosial. Sebaiknya pengguna mestilah memastikan kesahihan syarikat tersebut, membuat kaji lawatan, rekod dan rujukan daripada rakan-rakan pelanggan atau saudara mara mengenai syarikat perkiraan. Kalau pasal ni, kita kena tanyalah siapa-siapa yang pernah berurusan dengan syarikat ni. Kalau syarikat ni bagus dan syarikat ni bagus feedbacknya, lepas tu ramai tak orang minta package daripada syarikat ni, layanan syarikat ni punya ni okey kita, kalau okey tak ada masalah kita kalau kita nak ambil package daripada syarikat tu. So itulah pentingnya kalau kita tanya macam kawan-kawan kita yang pernah pergi, atau siapa-siapa lah yang pernah pergi, yang pernah berurusan dengan syarikat ni, yang pernah berurusan dengan package syarikat ni, kita kena tanya jugalah. Kalau boleh, kalau bagus tu dia punya package syarikat tu bagus, tak ada masalah kalau kita nak ambil package tu. Bagaimanapun, bukan semua ejen perdagangan dan pelanggan itu tidak jujur. Tindakan penguatkuasa yang tegas perlu diambil dan kajian semula terhadap amalan semasa bagi mendorong isu perdagangan. Bagaimanapun, bukan semua ejen perdagangan dan pelanggan itu tak jujur. Malah, tindakan penguatkuasaan undang-undang yang tegas juga perlu diambil dan kajian semula terhadap amalan semasa bagi membendung isu penipuan ini. So, penguatkuasaan undang-undang juga kenalah ambil tindakan tentang kes penipuan ni kan. Undang-undang pun tak boleh, penguatkuasa tak boleh lah nak biar benda dia terjadi lagi kan. So, apa yang perlu penguatkuasaan undang-undang buat, dia pun kenalah ambil tindakan kan. Medikan denda ke, denda duit tak kisah, denda duit ke, tak pun arahkan syarikat tu tutup lama-lamanya ke, buatlah apa-apa bagi sedar syarikat tu pasal benda yang dia buat, benda yang dia tipu tu kan. So penguatkuasaan pun kenalah kaji semula tentang isu penipuan ni. Macam mana terjadinya penipuan ni, macam mana syarikat, macam mana penguatkuasaan undang-undang tak tahu syarikat ni pernah
menipu ke apa pasal perkahwinan. Penguasaan undang-undang kenalah tahu. So itulah yang pentingnya daripada isu-isu penipuan ni. And last sekali, kalau kita nak pilih package pelancongan tu, kita kena tengok dululah macam apa yang saya cakap tadi tu, macam maklumat syarikat tu, and macam-macam tengoklah syarikat tu lesen dia tak nak tipu lagi ke tak, and tanya siapa-siapa yang pernah berurusan dengan syarikat tu, pernah berurusan dengan package pelancongan syarikat tu. Kita kena tanya jugalah kalau syarikat tu okey ke tak. Kalau okey, tak ada masalah kalau kita nak teruskan. Itulah yang pentingnya. Itu saja dari saya. Terima kasih.